Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam. Terima kasih untuk anda yang setia menonton siaran Ruang Bicara di Bernama TV. Nama saya Wan Syahrina dan anda boleh juga mengikuti saya langsung di Facebook Live kami dan juga YouTube streaming Bernama TV. Dan masih lagi sebenarnya dalam kehangatan suasana selepas kita mendengar pembentangan bajet 2022, dan hari ini satu lagi topik yang kita bawakan berkenaan dengan intipati bajet 2022, secara khususnya menyentuh tentang peruntukan dan juga mungkin wawasan yang perlu dipenuhi oleh Kementerian Belia dan Sukan selepas apa yang dibentangkan mungkin boleh kita namakan sebagai cahaya buat belia dan industri sukan negara yang menambah gemerlapan kepada industri ini, selain daripada sinar yang sudah pun ada. Dan kita bersama-sama dengan Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu, Menteri Belia dan Sukan sendiri. Berbesar hati kami menerima kehadiran Datuk Seri hari ini. Terima kasih Datuk Seri. Terima kasih kerana menjemput saya datang ke studio pada malam ini. Terima kasih banyak. Okey, baik, untuk anda juga kalau mungkin ingin memberikan sebarang komen, soalan, anda boleh terus saja ke Facebook kami ataupun cuba untuk menghubungi talian kami 0326979767 ataupun 26979768. Dan mungkin pertama sekali, kerana kita sudah pun menyentuh tentang bajet 2022 ini terlebih dahulu, untuk KBS sejumlah 950 juta ringgit peruntukan bagi tahun depan. Dan saya memetik juga kenyataan Perdana Menteri yang menyebut bahawa 25 insentif lebih kurang secara langsung dan tidak langsung telah dimasukkan oleh kerajaan dalam bajet 2022 kepada golongan belia. Jadi mungkin overview terlebih dahulu, Datuk Seri melihat bajet 2022 adakah kena dan selaras dengan apa yang Datuk Seri juga rancang untuk KBS? Terima kasih. Alhamdulillah, saya berpandangan bajet yang telah dibentangkan di Parlimen baru-baru ini menepati kepada apa yang program-program yang akan kita jalankan pada tahun hadapan. Malah kami juga gembira kerana program-program yang ingin kita mulakan juga dapat kita disebutkan di dalam pembentangan tersebut. Dan perkara paling penting untuk tahun hadapan adalah untuk kita kembalikan kemampuan anak-anak muda untuk yang telah terhempap teruk akibat pandemik COVID-19, yang telah kehilangan pekerjaan, yang kerugian perniagaan dan sebagainya. Dan kerajaan telah memperuntukkan sejumlah yang agak besar merentasi pelbagai kementerian bagi membantu golongan anak muda untuk kembali bangkit dan terus berlari, sama-sama kita kembali bangunkan negara kita. Jadi ini saya nampak satu pembentangan bajet yang agak menyeluruh dan menepati kepada hasrat untuk memastikan anak-anak muda itu dan juga golongan rakyat dapat kembali bangkit daripada kesusahan yang kita alami akibat pandemik COVID-19. Antara yang telah disenaraikan, yang mana yang mungkin paling dekat di hati Datuk Seri, yang touch pointnya itu daripada semua? Saya kira banyak juga kalau kita bercakap tentang pemerkasaan sukan OKU, pemerkasaan industri sukan itu sendiri kepada belia, bantuan one off, ada bantuan seperti contohnya menerusi bentuk peranti, tablet dan sebagainya, dan juga menerusi dasar dan polisi sendiri. Yang mana satu? Dari segi kelangsungan hidup anak muda pada saya adalah kepada program perantisan pada saya, yang mana kerajaan memberikan insentif bulanan sebanyak RM900 sebulan selama 6 bulan kepada bajikan yang menggaji perantis lepasan sekolah dan juga graduan yang berumur daripada 18 hingga 30 tahun. Itu dari segi belia ataupun anak muda. Tetapi dalam bidang sukan juga, kalau yang paling dekat di hati saya, mungkinlah saya rasa amat seronok apabila kerajaan memperuntukkan 10 juta ringgit khas untuk meningkatkan program latihan OKU dan juga melaksanakan Liga Sukan OKU. Saya percaya ini adalah hasil daripada kejayaan yang telah dibawa oleh rakan-rakan kita, para atlet di Sukan Paralimpik Tokyo 2020 yang lalu, hingga begitu menyegarkan kita yang berada di dalam keadaan yang susah hati akibat perintah kawalan pergerakan dan sebagainya. Berita kejayaan mereka begitu menggembirakan kita rakyat Malaysia. Dan ini adalah satu peruntukan yang juga
merupakan satu pengiktirafan kepada golongan ini. Selain daripada peruntukan kepada sukan e-sport, dan juga yang paling menarik pada saya ialah 5 juta ringgit untuk pembangunan pusat kecemerlangan sukan drone. Ini saya pun nak tengok apa caranya kita nak buat, kerana saya faham memang negara kita adalah negara yang mampu penyumbang kepada pembuatan drone yang paling pesat di dunia. Jadi ini satu perkara yang saya nampak kebijaksanaan daripada pihak Kementerian Kewangan menerusi bajet perkara ni. Ya. Baik, selaras dengan peruntukan bajet dan juga mungkin pembaharuan yang telah pun difikirkan oleh KBS untuk dilaksanakan, apa dia antara agenda-agenda yang mungkin kita boleh lihat pada tahun 2022 nanti? Dalam bidang segmen belia ataupun sukan? Mungkin kedua-duanya, tapi yang berkenaan juga dengan apa yang dihasratkan menerusi bajet. Banyak sekali, terlalu banyak. Dia meliputi semua, tapi yang pentingnya kita melihat bahawa strategi kerajaan adalah untuk menyelamatkan ekonomi rakyat, membantu mereka yang telah terkesan teruk akibat Perintah Kawalan Pergerakan dan juga pandemik ini. Ini perkara utama yang perlu kita selesaikan. Dan kalau kita lihat dalam, ramai juga yang agak bimbang apabila kita melihat di dalam bajet ini tidak menyebut tentang program podium contohnya untuk atlet-atlet yang berprestasi tinggi. Tetapi rakyat juga perlu faham bahawa strategi kerajaan adalah mengutamakan perkara yang lebih penting, bread and butter. Ekonomi rakyat itu mesti diutamakan terlebih dahulu, dan kehendak kita ini kita cari jalan untuk bekerjasama dengan pihak swasta dan sebagainya. Bukan kita tinggalkan terus, tetapi tentunya kita boleh cari jalan bagaimana untuk kita teruskan memberi kelangsungan kepada program-program kecemerlangan atlet di peringkat yang tertinggi ini. Jadi jangan bimbang, ya, kerana kerajaan sebenarnya terlalu menitik beratkan tentang kepentingan rakyat dari segi bread and butter itu yang saya sebutkan. Okey, kerana kalau mungkin saya melihat isu pengangguran ataupun ketiadaan pekerjaan dalam kalangan belia, mungkin agak selari juga kerana menerusi Karnival Kerjaya Belia yang dijalankan oleh KBS pada 21 hingga 23 Oktober, ada begitu berbelas ribu jawatan yang kosong yang ditawarkan, dan dalam bajet ini juga antara perkara yang menjadi perkara pokok, jamin kerja dengan 600,000 peluang pekerjaan. Nampaknya ia bergerak selari dengan hasrat KBS juga. Apa perancangan yang mungkin boleh memantapkan lagi jamin kerja ini, Datuk Seri, pada tahun depan? Ya, kita akan meneruskan program-program rentas kementerian. Agak penting juga apabila kita dapati ramai golongan yang telah kehilangan kerja ini tidak dapat kembali kepada pekerjaan sebelumnya. Maka kita perlu memberi mereka pendedahan kepada skill-skill yang baru. Jadi program-program TVET untuk upskilling dan reskilling kepada golongan ini perlu kita berikan, dan ini boleh kita lakukan dengan kerjasama kementerian lain. Jadi program-program rentas kementerian ini akan diperhebatkan lagi supaya program untuk seperti program jamin kerja ini dapat menepati sasaran pada tahun hadapan ini. Juga 600,000 peluang pekerjaan yang telah dijanjikan oleh kerajaan untuk kita persembahkan kepada golongan rakyat. Okey, bagaimana dengan follow through kepada aspek kualiti dalam proses kita nak match-make antara kerja jawatan kosong dan juga mereka yang mencari kerja? Kerana kalau boleh kita tidak mahu ia sekadar menjadi asal dapat kerja, maka mereka kerjalah kalau boleh biar sesuai dengan apa yang mereka mahukan, sesuai dengan minat kemahiran mereka. Bagaimana peranan KBS untuk memastikan ini berlaku, ini synchronize dengan baik? The most yang paling banyak yang kita boleh lakukan adalah untuk memberi pendarahan ke mereka terlebih dahulu. Kami tak boleh nak diktat ini yang kamu perlukan, ini yang kamu perlu minati dan sebagainya. Tetapi kita perlu bagi pendedahan kepada seluas-luasnya kepada mereka, dan akhirnya mereka akan cari pada saya lah bidang mana yang paling banyak memberi keuntungan dan juga memberi mereka bekerja dalam suasana yang mereka mahukan.
di tempat mana yang mereka kehendaki. Jadi dari segi mutu yang disebutkan tadi itu, saya berasa gembira kerana di dalam Kementerian Belia dan Sukan ini kita mempunyai Institut Kemahiran IKTBN di seluruh negara, dan di sini saya mendapati, saya baru 2 bulan di kementerian ini, tapi saya mendapati kualiti yang ada kepada kita punya graduan. 90% daripada lepasan pelajar kita ini mendapat pekerjaan. Jadi dari segi kualitinya menunjukkan bahawa para graduan kita mudah memasuki pasaran pekerjaan. Jadi ini adalah satu perkara yang membanggakan dan perlu kita perhebatkan lagi, terutama sekali pada tahun hadapan. Menarik Datuk Seri sebutkan 2 bulan di kementerian ini, ya, dan tidak sampai 100 hari lagi. Saya ingin bertanya mungkin juga secara lebih personal berkenaan dengan pengalaman sebagai Menteri Belia dan Sukan dari negeri ke persekutuan, dan mungkin juga mengetuai kementerian ini dengan mungkin track record yang ditinggalkan oleh mereka yang sebelumnya. Tapi sebelum itu, bercakap tentang cabaran juga untuk mengepalai Kementerian Belia dan Sukan, yang semua perkara hampirnya bermula di situ. Startupnya ramai orang muda, contohnya atlet-atlet sukan kita pun orang muda. Yang kita paling risau berkenaan dengan masalah sosial dan sebagainya pun orang muda juga. Cabaran Datuk Seri lihat di sini. Terlalu besar cabaran kita bila kita nak cakap pasal anak muda ni. Kita yang ada anak ni pun fahamlah, bila kita ada anak muda remaja ni, itulah waktu yang paling kita susah hati. Waktu dia kecil kita nak dia cepat besar. Bila dia dah besar, kita susah hati pula bila nak bebaskan mereka keluar dengan bebas dan sebagainya. Jadi itu jugalah perasaan saya sebagai Menteri Belia dan Sukan. Hari ini barulah saya faham kenapa mak bapak kita dulu susah hati nak lepaskan kita. Jadi, dan bila kita berbuat nakal dan sebagainya. Itu perasaan sebagai Menteri Belia dan Sukan, kerana saya melihat banyak perkara yang begitu mencabar, terutama sekali pada tahun hadapan, Wan, apabila kita sekarang ni dah memulakan memberikan hak mengundi kepada mereka yang berumur 18 tahun ke atas. Jadi secara automatik. Jadi dalam pilihan raya umum yang akan datang, kita ada peningkatan lebih 50% jumlah pengundi di seluruh negara. Ini akan membagi satu landscape yang totally berubah untuk seluruh negara. Jadi tugas Kementerian Belia dan Sukan juga adalah untuk memberi pendedahan ini, ataupun mereka dah tahu mereka ada hak, tetapi nak ajar mereka bahawa setiap hak yang ada itu datang dengan tanggungjawab. Apabila kita ada diberi ibu bapa dengan handphone sebagai contoh, itu sekarang ni dah jadi satu keperluan, tapi ianya datang dengan tanggungjawab. Di situ juga ada pelbagai perkara yang tak baik. Jadi tanggungjawab untuk mengekang diri daripada membuat perkara yang tidak baik melalui perkara yang boleh, satu gadget yang boleh mendatangkan banyak kebaikan juga ada di situ. Jadi ini satu perkara yang cabaran yang amat besar bagi bukan saja Kementerian Belia dan Sukan. Saya kira semua ibu bapa, semua rakyat perlu, jika kita cintakan negara kita, apabila kita melihat bahawa lebih 50% anak muda ini akan mula mendapat hak ini, jika mereka tidak menggunakan hak ini dengan penuh bertanggungjawab, maka kesannya akan berlaku, akan terjadi kepada kita juga. Jadi it's a huge responsibility, tanggungjawab yang cukup besar bagi kita semua dalam perkara ini. Bukan sekadar kata anak muda sekarang ni bukan kaling-kaling lah. Okey. Analogi menyamakan politik dengan telefon pintar itu sangat menarik, kerana ia satu keperluan, satu kemestian, tapi banyak perkara yang buruk dan baik yang ada di situ. Jadi orang yang menggunakannya perlu betul-betul tahu apa yang mereka mahukan. The keyword is bertanggungjawab. Apa yang Datuk Seri takutkan yang boleh berlaku, ataupun mungkin dari segi konotasi positifnya, apa yang boleh kita fikirkan paling optimum boleh dicapai oleh negara kita apabila undi 18 berlaku dan kita ada pemilih-pemilih dalam kalangan orang-orang muda ini? Ini kali pertama. We don't know. That's the problem. Kita tak tahu apa yang akan berlaku dalam pilihan raya umum yang akan datang. Tetapi kebimbangan kita adalah apabila ada satu kumpulan yang kita tak tahu apa dalam pemikiran mereka, yang akan
membuat keputusan yang cukup besar yang memberi kesan kepada kehidupan kita semua. Okey. Jadi kalaulah mereka terlalu mengikut kehendak bukan keperluan. Okey. Mengikut kehendak mereka dengan memilih rakan sebaya Okey. yang popular, bukan yang betul. Dia gini, dia anak muda kita, we've been there. Kalau waktu kita umur 18 dulu, kalau kita berpakaian, kita anggap apa yang mak bapak kita nasihatkan tu terkebelakang sikit agaknya. Tapi kalau kawan kita nasihat kita cara berpakaian, kita terus ikut. Jadi we listen to our peers more than we listen to our parents. Jadi kebimbangan saya di dalam memilih nanti, jika tak dibuat dengan penuh tanggungjawab kerana negara, kerana orang ramai, bila dia memikirkan tentang diri dia sahaja, maka mereka dengan rakan sebaya sahaja akan menyebabkan satu pemilihan yang tidak yang boleh memberi kesan yang saya harap positif, tetapi boleh memberi kesan yang negatif. Sebagai contoh, kalau anak muda yang selalu melihat kepada orang yang popular di TikTok, orang yang popular, influencer, yang orang yang berpengaruh dalam sosial media, diberi peranan sebagai pemimpin, apakah benar-benar mereka itu boleh memimpin apabila menubuhkan kerajaan? Jadi ini perkara yang perlu didedahkan. Bukan sahaja tentang proses demokrasi, bagaimana kita nak mengundi, macam mana nak kira undi, bagaimana nak tubuh kerajaan. Bukan sahaja proses itu, tetapi lebih daripada itu, bagaimana nak memilih seseorang yang boleh mewakili kita, membawa suara kita di parlimen, dan apabila mereka tubuhkan kerajaan, boleh menjalankan pentadbiran kerajaan dengan sebaiknya. Itu perkara yang cukup besar pada saya, yang kadang-kadang susah hati, tak boleh tidur malam. Okey, baik, itu sangat menarik kerana kita memang memperakui generasi muda kita ini semakin lama semakin bijak. Pada masa contohnya saya di umur mereka sekarang ini, saya baru fikir nak pakai baju kali apa nak keluar rumah contohnya. Mereka sudah fikir perkara-perkara yang lebih advance. Memang betul, kita akui itu. Tapi untuk semua orang, kebanyakan kesilapan yang kita lakukan dalam hidup, kita lakukan semasa kita berusia muda. Itu contohnya. Okey, kita akan sambung lagi bicara bersama-sama dengan Menteri Belia dan Sukan. Sebentar lagi kita berehat seketika dan kembali semula menerusi Ruang Bicara. Teruskan menonton siaran ini. Kembali menerusi Ruang Bicara, malam ini bercakap tentang bajet 2022, cahaya buat belia dan industri sukan negara, dan kita ada Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu, Menteri Belia dan Sukan, bersama-sama dengan kami di Ruang Bicara hari ini. Dan kita dah sentuh beberapa perkara secara permukaannya. Mungkin Datuk Seri ada juga beberapa yang lain yang ingin diberikan penekanan supaya orang-orang muda kita ini, sebabnya macam ni Datuk Seri, kalau kita lihat selepas pembentangan bajet 2022, banyak juga yang tular, yang trending, yang menyebut orang bujang tak dapat apa-apa, orang bujang rugi sedikit kali ini dan sebagainya. Jadi kalau boleh kita faham sebenarnya perkara-perkara yang mungkin tidak nampak secara terus, tidak berbentuk ikan tapi berbentuk pancing kepada mereka yang mereka boleh guna untuk memancing, mungkin boleh Datuk Seri kongsikan. Sebelum kita nak cari yang apa namanya joran untuk memancing tu, yang ikan tu pun sebenarnya ada juga bantuan keluarga Malaysia. Saya bacakan di sini 8.2 bilion ataupun 8,200 juta ringgit untuk keluarga Malaysia, termasuk belia yang bujang dan berkahwin, yang berpendapatan kurang daripada RM2,500. Bilangan penerimanya 4 juta orang. Sebanyak RM1,000 kalau dia tak ada anak. Kalau ada anak 1-2 orang, RM1,500. Anak 3 atau lebih, RM2,000. Ini antara perkara-perkara yang mereka dapat. Tambahan kadar isi rumah yang bujang juga, termasuk warga emas dan lain-lain, termasuk anak muda yang bujang, 1 juta penerima, RM600. Yang bujang bergaji kurang daripada RM2,500, jumlahnya ada 3.8 juta orang, RM350. Dan kalau nak cakap yang dari segi jorannya pula, seperti yang kita telah sembang tadi,
insentif penggajian jamin kerja ni. Kita nak bagi peluang kepada 600,000 anak kita untuk dapat peluang pekerjaan. 2 bilion ringgit yang telah diperuntukkan. Skim latihan dual national TVET 200 juta ringgit. Ini perkara penting yang seperti yang saya sebut tadi tu, kita nak dapatkan reskill diri kita untuk dapat pergi kepada bidang lain. Sebab pada waktu sekarang ni kita tak boleh nak terlalu memilih kerja. Yang pentingnya kita ada pendapatan. Selain daripada itu, penambahbaikan sistem insurans pekerja, ini juga penting. Short term employment program, ini kita sediakan sebanyak 80,000 kerja untuk masuk dalam sektor awam dan juga GLC. Dan apabila dia boleh menunjukkan prestasi yang cukup baik, tentu sekali majikan tak akan lepaskan. Dan banyak lagi program-program yang kita berikan, termasuk untuk anak muda yang ataupun orang remaja yang berniaga. Pelan pembiayaan kredit mikro khas kepada usahawan belia saja 150 juta ringgit. Pusat Ekonomi Digital Keluarga Malaysia, 600 pusat sehenti membimbing usahawan mikro menggunakan teknologi digital. So much more. Dan saya berpandangan selain daripada dapat yang saya sebutkan tadi, ikan tadi tu pun dapat, kemudian dapat pula jaminan kerja, short term employment program MyStep. Kemudian dalam masa yang sama, kalau dia rajin lagi, nak masuk lagi pula dalam perniagaan dalam waktu yang sama, dapat pula pembiayaan kredit mikro dan sebagainya. Jadi it's up to individu itu untuk mengambil peluang yang cukup banyak yang ada di dalam bajet ini. Dan kita harap bajet yang telah disediakan ini mendapat sokongan daripada semua ahli parlimen. Tak payah nak bahas panjang-panjang, perlu diluluskan segera, sebab saya nampak bantuan yang diberikan cukup besar. Terpulang kepada kita saja untuk grab opportunity yang ada terbentang luas. Bagaimana Datuk Seri melihat keupayaan belia jika kita kategorikan mungkin mengikut negeri, contohnya di luar bandar berbanding bandar di Sabah dan Sarawak banding Semenanjung? Sebenarnya apa yang diperlukan oleh mereka ini? Peluang pekerjaan, peluang perniagaan dan sebagainya. Jadi walaupun di mana kita berada, itu dua perkara bread and butter yang menjadi kepentingan yang paling utama bagi anak-anak kita. Jadi saya kira tak kira di mana mereka berada, bantuan-bantuan kerajaan ini mencakupi semua golongan di mana juga mereka berada. Okey, baik. Dan baru saja, terima kasih Datuk Seri. Okey, baik. Baru saja sebenarnya berlangsung semalam ialah sambutan Hari Belia. Jadi mungkin kalau boleh diberikan juga perincian berkenaan dengan sambutan ini, kerana saya kira ada perkara-perkara yang istimewa berlaku. Alhamdulillah, buat pertama kalinya pada tahun ini saya sangat gembira, kerana walaupun Hari Belia Negara ini selalunya disambut pada 15 hari bulan Mei setiap tahun, tetapi tidak dapat diadakan pada bulan Mei kerana kita pun semua fahamlah akibat Perintah Kawalan Pergerakan dan sebagainya. Tapi semalam dapat kita lancarkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia sendiri secara fizikal dan juga secara hybrid lah sebenarnya, secara fizikal dan juga secara maya. Dan saya gembira kerana kita telah pun memberikan satu anugerah khas kepada saudara Aiman, iaitu beliau ni adalah jurulatih kepada sukan boccia. Wan tahu sukan boccia ni apa? Sukan waktu Paralimpik tu. Sukan boccia ni atlet kita Walun telah berjaya memenangi pingat perak. Dan orang tertanya juga kenapa beliau lah yang dapat, anak buah dia yang menang bawa pingat. Tapi sebenarnya beliau ini bukan saja seorang jurulatih, beliau juga adalah seorang carer ataupun caretaker yang cukup. Saya pada diri saya lah terkesan sungguh bila saya mendapat tahu beliau bukan sahaja melatih atlet, tetapi menjaga atlet ini sehingga kan perlu dimandikan, dibersihkan, dipakaikan pakaian, disediakan makanan dan sebagainya.
dia 24 jam punya tugas. Dan apabila saya sambut mereka balik daripada membawa kejayaan daripada Tokyo, saya di lapangan terbang, saya sendiri melihat bahawa saudara Aiman ni menolak kerusi roda atlet kita ni, dan beliau disambut dengan wartawan untuk sidang media dan sebagainya. Dia tolak atlet dia yang telah berjaya membawa pingat emas, dia berdiri di belakang. Tetapi pada saya, dialah sebenarnya yang telah mencorakkan atlet ini. Tanpa beliau, atlet ini tak boleh buat apa-apa. Jadi saya anggap inilah dia unsung hero yang pada saya tak tahulah pengorbanannya cukup besar dan cukup hebat, yang perlu kita jadikan teladan untuk setiap diri kita lah. Satu sifat yang cukup tahap tertinggi lah. Jadi tahniah kepada beliau yang telah disampaikan anugerah khas belia oleh Yang Berhormat Perdana Menteri. Memang tepat kepada orangnya. Bagaimana sebenarnya mungkin peluang untuk mereka seperti ini? Maksudnya ia tidak ketara menerusi perkara-perkara seperti sukan ataupun pencapaian-pencapaian tertentu, tapi kita tahu ada kumpulan yang begitu, yang membantu ataupun yang bertugas memberikan khidmat bakti mereka tanpa rasa, yang saya kira orang lain mungkin susah juga nak buat banyak perkara yang mereka buat ini, tapi posisi mereka di mana dalam masyarakat kita, dan harus mungkin KBS berikan lebih banyak peluang yang baik untuk mereka ini. Tentu sekali lah. Kalau ternampak individu sebegini, saya akan cari jalan bagi, kalau boleh apa juga cara, saya akan tetap bantu untuk memudahkan mereka dalam kelangsungan hidup mereka. Tapi yang pentingnya yang saya katakan tadi itulah, teladan sifat mereka tu perlu kita ambil contoh. Tak kira daripada siapa juga, Perdana Menteri, saya sebagai Menteri Belia dan Sukan, perlu saya ambilkan teladan contoh baik daripada saudara Aiman ini untuk saya terapkan dalam kehidupan, dalam saya menjalankan tugas seharian saya juga sebagai menteri. Jadi walaupun masih muda, tapi telah memberikan satu contoh teladan yang cukup baik, bukan saja kepada saya tapi kepada seluruh rakyat Malaysia. Dan Hari Belia masih lagi mengekalkan tema dekad ini, dekad anda itu nak dibawa sampai ke mana, Datuk Seri, ataupun ada sebarang sasaran yang berbeza kali ini? Saya mengakuilah pertamanya tema tu amat menarik. Dekad ini dekad anda. This is your time. You got to move. This is your time. It's time for you to shine. Tapi ianya telah keputusan untuk meneruskan tema ni datangnya daripada menteri yang terdahulu daripada saya. Maka saya fikir apabila ianya bertepatan dan sesuai, sebaiknya saya teruskan. Dan saya fikir jika tema ini boleh memberi kesan yang baik kepada golongan belia kita untuk kembali bangkit, terus berlari dalam usaha untuk membangunkan negara kita ini, saya akan tetap teruskan, insyaAllah. Okey, baik. Tadi dah berjanji lebih awal, Datuk Seri, mungkin kalau boleh, kalau inilah masanya untuk kita boleh menyentuh sedikit tentang 60 hari lebih kurang berada di Kementerian Belia dan Sukan. Apa khabar Datuk Seri di KBS? Khabar baik, alhamdulillah. Saya gembira berada di dalam Kementerian Belia dan Sukan ini, dan saya dapati kementerian ini, saya katakan kepada kawan-kawan, it's a fun ministry. Bekerjasama dengan golongan muda, para atlet sukan yang berprestasi tinggi dan juga sukan masa, ini perkara yang begitu dekat dalam hati saya. Tetapi saya melihat juga bahawa apabila orang melihat Kementerian Belia dan Sukan ini, persepsinya hanyalah kepada sukan. Dan kalau cakap tentang sukan, dia cakap tentang sukan yang berprestasi tinggi saja. Mereka tidak membicarakan tentang sukan masa. Saya ingin memberi fokus kepada usaha untuk membangun dan memperkasakan industri sukan. Kerana golongan mereka yang tidak terlibat dengan sukan juga boleh menjana pendapatan, dan sukan itu sebenarnya boleh memberi pulangan yang besar kepada negara, dan inilah usaha yang akan terus dan akan kita berikan tumpuan untuk tahun hadapan. Dalam masa yang sama, saya harap saya dapat memberikan perhatian yang lebih kepada pembangunan golongan belia. Ini satu segmen yang saya fikir
tidak banyak diperkatakan oleh orang ramai. Dan saya juga melihat bahawa usaha untuk melakukan program-program rentas kementerian bekerjasama dengan pelbagai kementerian yang ada di negara ini, kerjasama dengan pihak-pihak swasta, syarikat-syarikat korporat, syarikat-syarikat gergasi antarabangsa perlu kami mainkan demi untuk memperkasa pembangunan golongan belia di negara kita ini. Jadi itulah perkara yang saya harap saya dapat lakukan, yang saya fikir cukup penting demi untuk memastikan negara kita, masa depan negara kita terjamin dengan satu hari nanti ditadbir oleh golongan belia hari ini. Ada sebarang perbezaan Datuk Seri pengalamannya di persekutuan dan di negeri? Jauh perbezaannya. Kalau di negeri dulu dari segi politik pun berbeza. Saya di negeri Perak dulu berada dalam dua kerajaan. Kerajaan Pakatan Harapan, kemudian dalam Kerajaan Perikatan Nasional. Cukup berbeza. Dan sebagai seorang menteri besar, saya mengetuai kesemua barisan ahli majlis mesyuarat kerajaan negeri dan bertanggungjawab kepada keseluruhan pentadbiran kerajaan, mencari jalan untuk bagaimana untuk mendatangkan hasil kepada negeri dan sebagainya. Di Kementerian Belia dan Sukan saya ada bos, saya ada Perdana Menteri. Fokus saya hanya kepada golongan belia dan juga sukan dan juga agensi-agensi yang berada di bawahnya. Jadi tapi kapasitinya lebih besar, jumlah sasarannya tu lebih tinggi. To be honest, sejujurnya saya rasa lebih senang di Kementerian Belia dan Sukan, sebuah kementerian yang bukanlah besar berbanding dengan untuk menjaga sebuah negeri. I'm more relaxed. Okey, baik. Kita akan sambung lagi bercakap berkenaan dengan perkara-perkara yang berkaitan dengan belia dan juga industri sukan negara. Menerusi ruang bicara malam ini, kita berehat seketika dan kembali semula untuk blok terakhir seketika saja lagi. Teruskan bersama-sama kami. Kembali menerusi ruang bicara malam ini membawa tajuk berkenaan dengan belia dan industri sukan negara. Fokus kita berikan bersama-sama dengan Datuk Seri Ahmad Faizal Azumur, Menteri Belia dan Sukan di studio sekarang ini. Dan kita dah sentuh banyak perkara juga, tapi mungkin kalau kita boleh pergi kepada perincian-perincian yang difokuskan, yang menarik perhatian ramai. Mungkin pertama sekali berkenaan dengan e-sukan ini yang kita lihat potensinya besar dan kita nak tahu apa yang Datuk Seri ada ideanya untuk perkembangan dan proses seterusnya e-sukan. Alhamdulillah, apabila saya memasuki Kementerian Belia dan Sukan ini, saya melihat telah ada pelbagai program yang khusus kepada e-sukan ini, dan saya lihat juga daripada peruntukan yang telah kerajaan luluskan sebelum ini, maka Kementerian Belia dan Sukan telah pun menyiapkan fasiliti untuk pembangunan e-sukan ini. Yang saya lihat yang terbaru adalah penubuhan Space Rubik's, satu fasiliti di mana kita sediakan peralatan dan para atlet e-sukan ini dapat berlatih untuk memasuki kejohanan-kejohanan antarabangsa. Dan saya lihat juga permainan e-sukan ini begitu besar sekarang ni, Wan. Baru-baru ini saya di laman Facebook saya sendiri, apabila saya tayangkan perlawanan akhir MPL, jumlah penonton saya ni, kalau saya online dalam Facebook saya, kalau dapat 3,000 orang view pun saya dah seronok. Tapi kerana e-sukan ni seramai 722,000 views dalam masa 2 jam. Ini menunjukkan kehebatan e-sukan ini. Industri ini cukup besar. Baru-baru ini kita dapat pelbagai berita anak muda yang masih remaja bermain e-sukan ini di luar negara, menang tempat kedua, tapi jumlah kemenangan 21 juta ringgit.
Wow, okey. Jadi huge. Saya baru-baru ni saya pergi juga the grand final MPL tu. Dia punya hebat, cukup hebat dia punya the production. Jadi ini satu perkara yang perlu kita bagi perhatian, kerana saya lihat boleh menjana pendapatan bukan sahaja kepada para pemain, dan dia ada ekosistem yang cukup, everything yang needed ya, pengacaranya yang juga saya pun terkejutlah dengarnya, dia tak pandai main tapi dia cakap je pun komentatornya mendapat income yang cukup besar, hingga puluhan ribu sebulan. Jadi we are in the wrong profession. Okey, boleh cubalah. Boleh ya, duduk rumah tu main. Tapi memang hebat. Jadi saya kagum dengan anak-anak muda ini, dan ramai juga saya nampak atlet-atlet yang berjaya di Malaysia ini yang mempunyai sifat yang cukup baik, kerana mereka telah menang banyak kejohanan, membawa pulangan hadiah yang lumayan, tetapi mereka terlibat dalam bidang dalam banyak kerja-kerja kebajikan. Saya baru ni dapat perkenalan dengan Solos, nama permainan dia lah, Solos, dan juga Daddy Hood. Excellent young boys yang apabila dapat memberi semula kepada orang ramai. Jadi saya punya tabik hormat kepada mereka lah. Saya harap mereka akan terus mendapat kejayaan dan meneruskan usaha-usaha baik mereka. Okey. Bagaimana Datuk Seri dan KBS melihat dan merangka perjalanan menuju ke arah menjadikan atlet-atlet isukan ini boleh menjana pendapatan secara konsisten menerusi isukan, dan bukan sahaja mereka yang memang dah ada minat dalam bidang ini, tapi yang lain-lain, macam contohnya saya dengar tu, saya cakap hadiah sampai juta-juta, saya pun rasa minat juga, tapi nak cari ke mana, nak tahu macam mana caranya tu, kita mungkin kurang terdedah sedikit. Jadi saya kira ini peranan jangan KBS. kata Wan, saya pun kurang terdedah juga walaupun saya di Kementerian Belia dan Sukan ni baru nak belajar. Tapi dianya teknologi yang tinggi ni, bila kita bermain sesuatu permainan itu, aplikasi itu sendiri boleh detect whether you are good, what ranking kita di dalam negara kita dan juga di dalam dunia. That's how kita dapat tahu siapakah pemain yang baik, dan inilah orang yang akan akhirnya dia tahu dia antara yang terbaik dan akan memasuki kejohanan-kejohanan besar ni. Jadi itu antaranya. Tapi yang saya maksudkan ni juga adalah dari segi event management. Okey. Dari segi ialah dia macam tengok konsert tau. Okey. The grand final is like a huge concert. Kalau pernah tengok konsert-konsert yang besar di negara kita ni, setupnya tu, kalau bukan sama hebat, lebih hebat sebenarnya. Saya cukup kagum. Jadi ramai kita ni yang seusia kita ni memang tak faham lah perkara ni. Tapi saya pun I'm learning, and saya perlu belajar dengan cepat supaya boleh segerakan lagi, perbesarkan lagi, perkasakan lagi bidang sukan, isukan ni. Okey, sedikit lagi berkenaan isukan, kerana Datuk Seri ialah menteri yang akan memberikan perhatian yang lebih kepada industri ini. Tapi kalau kita mungkin juga kerana kita generasi, kalau saya ialah generasi yang tidak lahir bersama-sama dengan isukan, trend isukan ini. Tapi segala-galanya berkenaan dengan isukan ini agak kontradik dengan apa yang kita faham berkenaan dengan sukan sekian lama. Maksudnya sukan ni nak kena kecergasan fizikal supaya kita sihat, tapi isukan memerlukan kita duduk lama, fokus pada satu perkara yang mungkin tidak ada banyak pergerakan dan sebagainya. Jadi nak menukar perspektif budaya satu perkara. Kalau mak ayah tengok anak-anak duduk dalam bilik saja main game, walaupun katalah akan dapat berapa banyak pun, tetap juga kerisauan tu akan datang berbanding dengan mungkin mereka pergi main badminton, contohnya main bola sepak. Itu satu juga kekangan dan cabarannya. Bagaimana kita nak berdepan dengan perkara seperti ini, Datuk Seri? Pada mulanya saya pun berfikiran begitu juga. Tapi akhirnya saya nampak bila saya dah lebih mendekati mereka, saya nampak ianya tak jauh beza daripada contohnya sukan snooker. Okey. Sukan memanah. Okey. Dia tidak main catur. Okey. Dia tidak memerlukan sangat kecergasan. Tetapi mind you, yang kerana mereka terlalu perlu bermain dalam satu jangka masa yang panjang, saya tak sangka pemain-pemain atlet yang hebat-hebat dan yang tersohor di negara kita ni, mereka ada terapis. Mereka ada
professionals yang membantu mereka dari segi pemakanan, dari segi konsentrasi dan sebagainya. Kesihatan. Kerana duduk lebih lama dan kerana memerlukan fokus yang dalam satu jangka masa yang panjang. Jadi ada mesus, ada terapis yang membantu mereka dan sebagainya. Jadi ianya satu perkara yang kita tak sangka lah sebenarnya. Dan kalau ada cukup, maksudnya sistem itu begitu, ia bukanlah sesuatu yang memudaratkan sebenarnya. Tidak. Dan saya fikir kalau ianya benar-benar boleh seseorang itu benar-benar berbakat, sebenarnya kita sepatutnya galakkan. It will bring good kepada atlet-atlet ini. Okey. Untuk melahirkan lebih ramai lagi atlet-atlet isukan, sebenarnya double barrel question di sini, soalan ini. Satu, untuk melahirkan ramai lagi atlet-atlet isukan. Dalam masa yang sama, saya juga terfikir untuk melahirkan ramai lagi atlet sukan konvensional kita, nak menggalakkan penglibatan mereka dan supaya mereka yakin untuk menjadi atlet ini ialah satu lorong kejayaan juga dalam kehidupan. Penting sangat untuk kita, Kementerian Belia dan Sukan, meneruskan kerjasama dengan contohnya Kementerian Pendidikan Malaysia, KPM. Kerana kita nak dapat cungkir-cungkir bakat ni datangnya daripada sekolah. This one, untuk kita cari bakat, membawa kepada mereka menjadi atlet yang berprestasi tinggi. Tapi dalam masa yang sama, saya menganjurkan melalui Jabatan Belia dan Sukan Negara untuk memperhebatkan lagi sukan massa, supaya semua orang mengamalkan hidup yang hidup aktif dan hidup cergas. Dengan cara ini, kalau kita semua setiap hari bersukan, maka kita akan menghidupkan industri sukan. Industri sukan ini datangnya dari pelbagai perkara. Apabila kita menganjurkan liga untuk Little Leagues untuk anak-anak 5 tahun, 7 tahun, 9 tahun dan sebagainya di Padang setiap hari Ahad, dia akan menghasilkan peluang kepada kilang yang membuat kasut sukan, pakaian sukan. Kemudian apabila di Padang, boleh memberi limpahan perniagaan kepada tuan punya fasiliti sukan, para peniaga kecil, sehingga yang jaga parking pun kalau di mana-mana besar. Jadi penggalakan kepada sukan massa ini mesti kita perhebatkan. Jadi saya sentiasa menyeru kepada persatuan-persatuan sukan. Kita ni sedar tak sedar rupanya ada lebih 10,000 persatuan sukan di seluruh negara. 10,000 Wan. Tetapi yang benar-benar menjalankan aktiviti sukan itu kurang. Jadi banyak yang saya nampak persatuan-persatuan sukan di semua peringkat daerah dan sebagainya, untuk menjadi gabungan kepada persatuan sukan di peringkat negeri. Setakat itu je. Dan keaktifan mereka hanyalah berlandaskan kepada mereka menjalankan mesyuarat agung tahunan, tetapi tidak ada aktiviti-aktiviti sukan. Jadi kalau kita dapat galakkan mereka bekerjasama dengan kerajaan melalui Jabatan Belia dan Sukan Negara sebagai contoh, untuk menjalankan aktiviti sukan secara liga, secara berterusan, maka akan melibatkan orang ramai, melibatkan diri dalam apa juga sukan yang mereka wakili. Jadi ini akan menimbulkan satu suasana yang baik, Malaysia yang cergas, sambil menguntungkan negara dari segi industri sukan itu yang dapat menjana pendapatan kepada negara. Dan apa yang Datuk Sri sebutkan ini, pembudayaan sukan, pembangunan bakat dan juga bagaimana kita harus support ekosistem sukan itu sendiri, semuanya terkandung juga dalam visi Sukan Negara 2030. Betul. Ya, dan kalau boleh kita tahu juga progres untuk ini ataupun mungkin perkara-perkara yang akan berlaku dalam masa terdekat menerusi. Seperti yang saya sebutkan tadi itu, dari segi kita nak mencapai hasrat visi Sukan Negara 2030 itu, kita lihat kerjasama kerajaan dengan persatuan-persatuan sukan ini mesti lebih kuat. Dan mereka, persatuan-persatuan sukan, tidak boleh hanya hendak mendapatkan sumbangan pertukaran daripada kerajaan tanpa mereka menjalankan aktiviti kepada sukan yang seperti mana yang terkandung dalam visi Sukan Negara itu. Jadi ini amat penting.
Selain daripada itu, kerjasama lebih rapat, lebih diperkasakan lagi dengan Kementerian Pendidikan, Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Malaysia. Ini juga perlu diteruskan. Malah baru-baru ini kita telah memperkenalkan satu aplikasi Talent ID yang akan kita mulakan kerjasama dengan pihak sekolah, di mana saya haraplah kalau dengan aplikasi ini, kalau semua orang menggunakannya dengan betul, para guru dan sebagainya, besok bila kita nakkan tahu, contohnya kalau anak kita yang berumur 10 tahun di seluruh negara ini yang boleh berlari 100 meter dalam jangka masa 14 saat, berapa orang? Dengan satu button kita boleh dapat. Dan kita boleh tap bakat-bakat ini untuk kita bagi latihan cara mana pula. Jadi saya haraplah ianya, kalau semua orang dapat gunakan dengan betul, insya-Allah ianya akan berjaya. Jadi ini satu kerjasama yang dibuat oleh pihak Institut Sukan Negara ISN bersama dengan beberapa universiti. Jadi saya harap ianya akan dapat kejayaan lah. InsyaAllah. Baik, bila kita bercakap tentang penyertaan ramai, menggalakkan bakat-bakat baru dalam bidang sukan, kita juga memikirkan keadaan mereka yang telah pun mencurahkan bakti dalam bidang sukan di negara kita, dan isu kebajikan atlet mungkin juga perkara yang tidak pernah habis untuk kita sama-sama tenung dan berikan perhatian. Dan sekarang ini ada YAKIP contohnya, dan peranan YAKIP dalam membantu bekas atlet selepas mereka bersara, dan mungkin juga selepas mereka ada setengah-setengahnya tidak ada keupayaan yang sama lagi. Adakah Datuk Seri mahu melihat peranan YAKIP ini lebih diperluaskan, mungkin bukan sekadar dari segi bantuan keuangan secara khusus, atau bagaimana? Saya baru lagi jumpa dengan kepimpinan YAKIP, saya ingat 3 hari sudah, dan saya memberi penghargaan kepada mereka kerana telah menjalankan tanggungjawab dengan begitu baik. Kalau terdengar je bekas atlet yang dalam kesusahan dan sebagainya, mereka antara orang yang mula-mula sampai untuk mengulurkan bantuan dan sebagainya. Tapi betul, saya setuju dengan apa yang Wan katakan tu, yang kita tak boleh nak buat setakat itu saja. Kita perlu fikirkan bagaimana kita nak memastikan atlet yang ada sekarang ni, apabila mereka bersara, mereka tidak berada di dalam kesusahan. Jadi inilah perkara yang saya, kalau boleh saya berbicara dengan mereka secara bersemuka, saya akan sentiasa sebutkan perkara ini supaya mereka memikirkan hari selepas mereka bersara, apakah yang perkara yang boleh mereka lakukan, dan gunakan whatever kemasyhuran, your fame hari ini untuk memastikan lakukan sesuatu, dan untuk pastikan sesuatu itu akan dapat menjamin masa depan yang lebih baik kepada mereka. Itu antara perkara yang perlu kita buatkan, kerana atlet ni sebenarnya adalah juga golongan selebriti. Mereka boleh menjadi influencer juga. Mereka mempunyai peminat, penyokong yang pengikut yang begitu ramai. Jadi mereka perlu gunakan kemasyhuran itu untuk mereka lakukan sesuatu. Tetapi bagi golongan yang tidak mempunyai pengikut yang ramai, kadang-kadang mereka mewakili sukan yang tidak begitu diminati, tetapi mereka telah berjaya mengharumkan nama negara dan sebagainya. Kementerian ada satu tanggungjawab juga untuk melihat mereka, kerana kita telah bawa mereka didik, letakkan di MSN, berikan latihan dan sebagainya, tetapi selepas habis kerjaya kita hentikan pembayaran allowance. Apa nasib mereka? Jadi di situ kita perlu pupuk mereka untuk memberi latihan-latihan untuk mereka dapat peluang pekerjaan, peluang perniagaan dan sebagainya. Di situ kita dalam Kementerian Belia Sukan ni, kita ada IKBN sebagai contohnya, yang mana kita boleh bawa mereka untuk berikan latihan supaya insya-Allah mereka dapat berdikari selepas kerjaya, insya-Allah. Tapi we got to be more focus. Kita perlu bagi perhatian dan berikan, kita kena serius lah dalam perkara ni. Jadi saya harap para pegawai saya dan saya sendiri mesti serius tentang perkara ini, kerana tak nak lagi saya dengar kalau bekas pemain bola jual kasut selepas kemasyhuran yang terkenal seluruh dunia, kemudian
hidup susah dan sebagainya. Kita tak nak dengar semua tu lagi. Okey. Kita telah bercakap tentang bagaimana nak menarik lebih ramai meminati sukan, menceburinya. Kita juga bercakap tentang bagaimana masa depan mereka yang berada dalam bidang sukan ini selepas mereka besar. Sekarang ini tentang kebajikan mereka yang sedang lagi sekarang menaburkan baktinya kepada negara menerusi bidang sukan. Baru-baru ini kita agak dikejutkan sedikit dengan apa yang dicetuskan oleh Datuk Pandey Lela contohnya. Dan walaupun ia tidak dipanjangkan dalam medan yang terbuka itu, Datuk Seri sendiri ada memberikan respons berkenaan dengan itu. Dan kalau boleh secara umum kita nak tahu juga take Datuk Seri sendiri dalam menangani soal gangguan, soal perkara-perkara yang boleh memudaratkan seseorang atlet itu dalam industri sukan. Sebagai seorang bapa, saya pantang lah bila mendengar cerita macam ni. Sakit hati saya kalau ada berlaku jangan kata sexual harassment atau gangguan seksual. Kalau jenaka lucah tu pun saya dah bingit telinga saya lah kan. Jadi saya sendiri ada anak perempuan yang juga minat sukan renang sebagai contohnya. Tapi kalau ada golongan yang tak boleh nak kawal diri, jangan dekat lah. Dan apa yang berlaku yang seperti yang Pandey Lela sebutkan itu amat saya tak boleh nak terima, dan saya akan siasat sedalam-dalamnya. Tapi yang lebih penting ialah kami ini menerima anak orang. Contohnya di Majlis Sukan Negara, mana-mana atlet yang akan mewakili negara, kita dah bawa ke pusat latihan untuk dilatih. Ada bidang-bidang sukan, contohnya sukan renang, sukan terjun seperti Pandey Lela, yang perlu memulakan latihan daripada umur 8 tahun, 10 tahun. Jadi ibu bapa ni dah hantar anak dengan hasrat untuk anak ni berjaya mewakili negara, mengharumkan nama negara. Setiap hari saya percaya mak bapak dah hantar anak ni, tak boleh nak tidur malam. Anak tidur ke, anak makan ke, betul, macam mana dia kehidupan dan sebagainya. Tiba-tiba kalau katalah kena gangguan seksual, apa perasaan mak bapak? Jadi ini saya cukup tak boleh terima. Dan saya nak pastikan yang dalam kem MSN atau mana-mana kem latihan di peringkat sekolah dan sebagainya, kita mesti didik gender training ni. Kemudian kita mesti latih anak-anak kita, semua atlet, tak kira anak muda ataupun yang dah dewasa, jika berlaku sesuatu yang tidak sopan, tidak yang sepatutnya berlaku, mesti berani untuk berterus terang, untuk melaporkan perkara itu. Dan saya kena pastikan juga bahawa mereka ada ruang tempat untuk mereka melakukan perkara ini, supaya saya harap tak akan berlaku di dalam negara kita ataupun di mana-mana juga. Sexual predators ini berada di dalam mana-mana camp latihan di negara kita ataupun di mana juga. Kalau kita dengar di luar negara semua tu kan sakit jantung lah. Baik. Banyak sangat orang sakit otak sekarang ni, jadi kita kena betulkan. Okey. Baik, kita masih belum dapat sentuh tentang SUKMA, tentang persediaan Paralimpik Paris. Tapi kita harus berakhir di sini, Datuk Seri. Datuk Seri nampaknya perlu datang lagi pada masa yang lain untuk sambung bicara kita. Kita ucapkan terima kasih. Kalau tak dapat, calling-calling lah. Okey, baik. Terima kasih Datuk Seri kerana bersama kami dalam masa sejam ini bercakap tentang belia dan industri sukan negara, khususnya menerusi Intipati Bajet 2022. Terima kasih juga untuk anda yang setia bersama-sama kami di Ruang Bicara. Saya Wan Syarina, mewakili penerbit Putri Nur Zatashima dan juga tenaga produksi. Mengucapkan selamat malam dan teruskan menonton siaran Bernama TV. Jumpa lagi.